Kali ini kita akan belajar pula differentiation of 3 lagi fungsi, iaitu trigonometric function, iaitu sine, cos dan tangent. Yang kedua adalah exponential function, iaitu fungsi eksponen. Dan yang ketiga adalah logarithmic function. Yang terlibat adalah fungsi ln. Di sini adalah senaran formula. 3 fungsi di atas tu adalah trigonometrik, iaitu sine, cos dan tangent. Yang keempat tu untuk exponential dan yang di bawah tu untuk ln. Kita akan tengok satu persatu. Apakah perubahan yang akan terjadi bila kita lakukan pembezaan? Alright, yang pertama adalah jika kita bezakan sin, d dx sin ax plus b, dia akan menjadi cos ax plus b. Diikuti dengan, kita perlu darabkan lagi dengan pembezaan untuk ax plus b. Bermaksud kalau kita bezakan sin, dia akan berubah menjadi cos. Didarabkan dengan ddx bagi nilai yang dalam bracket tu. Kalau sin ax plus b, kita perlu ddx kan nilai ax plus b tersebut. Yang kedua, cos pula. Kalau sin menjadi cos, bila kita bezakan dia akan berubah menjadi negative sign. So, cos ax plus b, bila kita bezakan dia adalah bersamaan dengan negative sign ax plus b. Sama macam tadi, kita perlu darabkan dengan pembezaan untuk nilai yang di dalam bracket cos tu, iaitu ax plus b. Jika sin jadi cos jadi negative sign. Tangent pula akan menjadi secant square. So ddx bagi tangent ax plus b adalah bersamaan dengan secant square ax plus b. Seperti biasa, kita perlu ddx kan lagi nilai ax plus b itu tadi. So itu adalah 3 fungsi trigonometri. Kita tengok pula formula yang ketiga, iaitu fungsi eksponensial. Eksponen inilah paling special sebab kalau kita perhatikan, nilai selepas kita bezakan tu adalah sama dengan nilai sebenar. Maksudnya kalau kita ddx kan eksponen ax plus b, jawapannya pun adalah sama. Dia akan jadi eksponen ax plus b juga. Diikuti dengan, seperti yang lain, kita perlu ddx kan dia punya indeks tu, iaitu ax plus b. Alright, dan yang terakhir, untuk ln pula, kalau sin jadi cos jadi negative sign, tangent menjadi secant square, dan eksponen tidak berubah. Berbeza untuk ln dia akan menghasilkan 1 per ax plus b. Dia akan jadi nombor pecahan. Yang dalam bracket ln tu akan menjadi denominator. Dia akan jadi penyebut di bawah. Diikuti dengan pendaraban pembezaan untuk ax plus b di belakang. Jadi kita akan tengok contoh soalan yang melibatkan 3 fungsi yang berbeza ni, iaitu trigonometri, exponential dan juga logarithmic. Contoh yang pertama, first example, y equal sin 3x minus 5.
Okay, so kita ada fungsi sin. Okay, jika persamaan ni adalah y sama dengan, so bila kita nak bezakan dia, kita boleh gunakan dy over dx ataupun boleh juga tulis sebagai y prime. Okay, so mengikut formula tadi, sin dia akan bertukar menjadi cos. Jika soalannya adalah sin 3x tolak 5, okay, hasil pembezaannya menjadi cos 3x tolak 5. Diikuti dengan, okay, kita perlu dx kan nilai yang dalam bracket sin tadi, iaitu 3x tolak 5. Okay, so 3x tolak 5 bila kita bezakan menghasilkan 3. Okay, jadi 3 kita akan darabkan dengan cos 3x tolak 5 yang mana akan menghasilkan 3 cos 3x tolak 5. Seterusnya adalah second example, iaitu y equal 3 tangent x square. Okay, sekarang fungsi tangent pula. Okay, di mana kalau kita bezakan dia, untuk y kita boleh tulis bukan dy dx sahaja, kita boleh tulis juga dia sebagai y prime. Okay, untuk lebih ringkas kita boleh gunakan y prime sahaja. Jadi y prime sama dengan, okay, tangent akan berubah menjadi secant square. Jadi bila soalan dia adalah 3 tangent x square, bila kita bezakan dia, dia akan menjadi 3 secant square x square. Okey, dan jangan lupa dia tak terhenti di situ. Kita perlu dx kan juga nilai x square di dalam kurungan tu, di mana bila kita bezakan x square dalam subtopik sebelum ni, okay, kuasa 2 kita perlu bawa ke depan. Dan dalam masa yang sama, kita perlu tolakkan dengan 1. Jadi 2 pergi depan, dia jadi 2x. Manakala 2 tolak 1 adalah 1. Menghasilkan 2x. Okey, daripada sini, nilai 2x tu kita boleh darabkan dengan nilai 3 di depan. Yang mana akan menghasilkan 6x secant square x square. Okay, so itulah jawapan untuk perbezaan y sama dengan 3 tangent x square. Okay, the third example. Contoh yang ketiga adalah y sama dengan eksponen 5x. Okay, kita cuba tengok contoh soalan eksponen pula. Okay, ingat lagi tak formula dia? Di mana eksponen ni dia special case. Di mana jika soalan dia adalah eksponen 5x, jawapan perbezaan dia pun sama, iaitu dy dx ataupun y prime adalah sama dengan eksponen 5x juga. Cuma dia akan diikuti dengan ddx bagi 5x yang akan menghasilkan 5. Okey, jadi 5 tu kita bawa ke depan. Maka jawapannya adalah 5 eksponen 5x. Okey, contoh keempat. Soalannya adalah y sama dengan eksponen x darab eksponen 2x tolak 1. Okey, beza soalan ni, so kita dapat lihat terdapat dua fungsi eksponen. Okey, jadi langkah pertama adalah kita perlu satukan dulu. Di mana bila operasi darab, nilai indeks tu kita boleh tambahkan dia. Okey, itu adalah law of indices. Jika darab, kita boleh tambah. Dan jika soalan tu adalah bahagi, kita perlu tolakkan dia punya kuasa.
Okay, so dalam kes ni dia adalah darab, maka X dengan 2X tolak 1 tu kita boleh tambahkan dia, menghasilkan eksponen. X tambah 2X adalah 3X, tolakkan dengan 1. Okay, so daripada dua base eksponen tadi, kita dah cantumkan dia menjadi 1, iaitu eksponen 3X tolak 1. So daripada sinilah kita akan lakukan proses pembezaan. Okay, di mana dy over dx. Okay, ini adalah eksponen kita salin je balik. Dia akan menghasilkan eksponen 3x tolak 1 juga. Diikuti dengan d dx 3x tolak 1 tu. Okay, 3x tolak 1. Bila kita bezakan dia akan menghasilkan 3. Okay, maka jawapannya 3 tu perlu bawa ke depan. Dia akan bersamaan dengan 3 eksponen 3x tolak 1. Contoh kelima, kita dah sampai ke fungsi yang ketiga, iaitu logaritmik. Yang mana soalannya adalah differentiate y equal 6 ln 2x. Jadi untuk bezakan ln, dia akan berubah menjadi pecahan. Jika ln ax plus b, dia akan jadi 1 per ax plus b. So dalam kes ni, 6 ln 2x akan menjadi 6 per 2x. Diikuti dengan d dx bagi 2x. So ln dia akan jadi pecahan. Kalau ln 2x dia akan jadi per 2x. Kalau 6 ln 2x dia akan jadi 6 per 2x. Dan seperti biasa, 2x tu kita perlu bezakan dia, yang mana akan menghasilkan 2. Manakala 6 per 2x tu kita permudahkan dia menjadi 3 per x. Dalam kes ni kita selesaikan dia. 3 darabkan 2 akan menghasilkan 6 per x. Okey, dan contoh yang terakhir, example 6, iaitu y equal ln x minus cos 9x. Jadi kita ada dua fungsi di sini. Yang pertama adalah ln dan yang kedua adalah fungsi trigo, iaitu cos. Okey, jika melibatkan dua terms yang berbeza, cara kita bezakan dia adalah mengikut formula masing-masing. Okey, di mana dy over dx, pembezaan ln x akan menghasilkan 1 per x, diikuti dengan d dx bagi x. Okay, ditolakkan dengan cos 9x akan menjadi negatif sin 9x, diikuti dengan d dx bagi 9x. Okay, kita boleh perhatikan ln akan berubah menjadi pecahan. So, ln x menjadi 1 per x. Manakala cos akan menjadi negatif sin. So, bila soalan dia cos 9x, maka dia akan menjadi negatif sin 9x. Okay, kita boleh lihat persamaan antara dua ni. Okay, kita perlu d dx kan. Untuk ln kita perlu d dx kan x, dan untuk cos kita perlu d dx kan 9x. Yang menghasilkan, bezakan x menjadi 1, bezakan 9x menjadi 9. Maka jawapan akhirnya adalah 1 per x tambah 9 sin 9x.